Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk fahaman humanism. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Nazim akan memulakan pendahuluan. Humanism menurut Kamus Cawangan Bahasa dan Pustaka ialah fahaman yang meletakkan nilai murni serta kehidupan manusia sebagai suatu perkara yang amat penting. Humanism dari segi bahasa berasal daripada perkataan Latin iaitu humanis yang bermaksud manusia berdasarkan kata dasar homo. Humanism secara terminologinya ialah nilai-nilai serta martabat manusia dan segala keupayaannya dalam meningkatkan kebolehan ilmunya. Humanism secara mudahnya ialah suatu fahaman yang menolak kuasa Tuhan dan ajarannya. Kita memberikan hak secara mutlak kepada manusia untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian yang hanya dapat dijelaskan secara empirikal. Assalamualaikum, nama saya Nur Husna binti Muhammad Tamizi. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis humanism. Yang pertama ialah humanism Islam, di mana ia dapat dilihat melalui isyarat Nabi Muhammad telah mendapat wahyu yang pertama, Iqra, yang bermaksud bacalah. Daripada Iqra itu, ia dapat menyumbangkan kepada pembangunan intelektual pada zaman Eropah dahulu dan dapat diperkembangkan pengetahuan mereka dengan cara dinasti Abbasiyah telah menterjemahkan karya-karya Yunaninya. Oleh itu, mereka pada zaman humanism Islam itu telah berpandukan kepada Al-Quran kerana mereka percaya bahawa Allah telah menceritakan segala kisah tentang manusia, dunia, kiamat dan sebagainya. Oleh itu, dalam humanism Islam ini juga Allah telah menyatakan pembelaan terhadap semua makhluknya termasuklah manusia, dan disebabkan itulah manusia telah dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua ialah humanism moden, di mana ini berbeza daripada humanism Islam kerana mereka meletakkan manusia yang mempunyai darjat paling tinggi sekali, dan mereka ini juga dapat mengaturkan diri mereka sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Mereka juga lebih bersifat naturalisasi, di mana mereka tidak percaya benda-benda gaib seperti pahala, syurga dan neraka. Mereka ini juga lebih kepada mengkaji kaedah saintifik untuk mendapatkan sesuatu kebenaran, dan mereka ini menganggap mereka dapat mengaturkan diri mereka sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Dan ianya terbagi kepada dua, iaitu humanism sekular dan humanism keagamaan. Dalam humanism moden ini ia terbagi kepada dua, iaitu humanism sekular dan keagamaan. Dalam humanism keagamaan ini, ia berasal dari tradisi pada zaman Renaissance dahulu, di mana ia dapat memperluaskan pengaruh mereka kepada orang-orang seniman, orang para ilmuwan dan orang-orang beragama Kristian. Dalam humanism keagamaan ini, ia bermaksud kepada kehidupan manusia yang akan dicorakkan dan dipandukan oleh agama. Kita juga tahu, dengan adanya agama, kita dapat menyelesaikan semua masalah yang kecil ataupun besar dengan caranya berpandukan kepada agama dan dapat mencari jalan penyelesaiannya. Oleh itu, humanism keagamaan ini juga membantu manusia dalam membentuk sifat dan nilai suci murni dalam diri manusia itu. Yang keduanya ialah humanism sekular, di mana ia berbeza daripada humanism keagamaan kerana mereka menganggap bahawa mereka ini tidak perlu berpandukan kepada agama dan dapat mengaturkan diri mereka sendiri. Mereka ini juga bersifat lebih kepada supernatural, dan mereka menolak ajaran agama, dan mereka menganggap bahawa mereka bebas untuk melakukan apa-apa sahaja. Mereka juga dianggap sebagai ateis ataupun anti-Tuhan, di mana mereka tidak percaya akan kewujudannya Tuhan, dan mereka ini menganggap bahawa mereka dapat mengaturkan diri mereka sendiri dan menyelesaikan masalah dengan berpandukan kepada fikiran logik akal sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh humanisme dan ideologi mereka. Tokoh yang pertama ialah Abraham Maslow. Abraham Maslow ialah ahli psikologi yang telah dilahirkan di Brooklyn, New York. Beliau telah wafat pada tahun 1970 semasa beliau berumur 62 tahun. Maslow telah memperkenalkan teori hierarchy of needs, iaitu keperluan hierarki. Menurut Maslow, keperluan seseorang boleh disusun melalui hierarki. Antara 5 kategori keperluan menurut Maslow ialah: yang pertama, fisiologi, iaitu keperluan asas
yang perlu ada pada seseorang, sebagai contoh makan dan minuman. Kedua ialah keselamatan. Seseorang itu perlulah ada keselamatan seseorang daripada segi minda dan fizikal perlu dalam keselamatan baik. Ketiga ialah sosial. Seseorang perlulah mendapat kasih sayang yang cukup daripada seseorang, sebagai contoh keluarga, sahabat, ataupun hubungan romantis. Keempat ialah penghargaan. Ini adalah keperluan yang perlu ada seseorang dari segi perasaan dihargai oleh orang lain ataupun dihormati oleh orang lain. Akhir sekali, hasrat diri apabila seseorang telah mencapai sesuatu objektif dengan potensi dirinya sendiri. Tokoh yang seterusnya ialah Carl Ransom Rogers. Beliau adalah juga ahli psikologi yang dilahirkan di Oak Park, Illinois pada tahun 1902. Beliau telah wafat di La Jolla, California pada tahun 1987. Beliau melanjutkan pelajaran di University of Wisconsin dalam bidang agriculture dan sejarah. Oleh itu, beliau memperkenalkan teori kepribadian, iaitu self-theory. Beliau telah merumuskan 19 rumusan berdasarkan teori tersebut. Antara 19 rumusan yang disimpulkan oleh beliau berdasarkan teori tersebut ialah: kepribadian individu terbentuk melalui pengalaman dan interaksi bersama orang lain, dan ia juga bersifat konsisten. Akhir sekali, pengalaman seseorang individu yang tidak sesuai dengan struktur teori, menurut beliau, ialah dianggap sebagai ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Akila binti Adnan. Saya akan membincangkan tentang pengaruh humanism dalam pelbagai bidang. Ini adalah falsafah, pendidikan, sosiologi, kesenian dan psikologi. Pengaruh pertama pemikiran humanism adalah melalui lirik sajak yang memfokuskan unsur-unsur humanism oleh seorang sarjana kuno klasik Itali yang juga merupakan pengasas humanism, Francisco Petrarca atau Petrarch. Kemunculan novel bertajuk Fiammetta oleh Giovanni Boccaccio, juga seorang sarjana kuno klasik Itali, menjadi salah satu faktor berkembangnya pemikiran humanism kerana kandungannya memfokuskan tentang keimanan dan moral adalah tidak penting bagi penganut agama Kristian pada masa itu. Penyebaran pemikiran humanism mula tersebar melalui penulisan buku-buku yang mempromosikan humanism sebagai kuasa dalam membuat keputusan. Antara contoh buku yang mempromosikan humanism ini adalah The Dispute Between Philanthropism and Humanism in the Theory of Educational Instruction of Our Time oleh Niethammer pada tahun 1808 dan Utopia oleh Thomas More pada tahun 1551. Pemikiran ini kemudiannya berkembang secara ilmiah melalui penulisan dan teori yang tersebar dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang pendidikan psikologi. Seterusnya adalah pengaruh dalam falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan humanism pada dasarnya berkembang pada zaman Renaissance melalui falsafah klasik Cina Confucius dan falsafah pemikiran klasik Yunani. Tumpuan utama karya-karya klasik ini diperkembangkan adalah kepada maruah manusia sebagai individu dan kedudukannya yang dominan dalam alam semesta. Pengaruh humanism dalam falsafah pendidikan juga adalah disebabkan oleh perkembangan pemikiran dan kaedah pembelajaran Platonism dan pemikiran Ibn Rushd. Bagi mengkaji falsafah dan pemikiran Plato, Cosmo Medici, seorang sarjana, telah menubuhkan Akademi Plato di Florence. Selain itu juga, aktiviti kesenian
yang berunsurkan humanism juga giat dijalankan di Florence pada ketika itu. Averroes atau dikenali sebagai Latin Averroes merupakan golongan sarjana yang mempopularkan konsep kebenaran berganda yang kemudiannya diterima baik oleh golongan humanis. Malah, induksi atau empiricalism dalam kajian sejarah dan politik juga diterapkan melalui kaedah analisis teks Niccolò Machiavelli oleh sarjana kritis seperti Lorenzo Valla. The Prince yang dihasilkan oleh Niccolò Machiavelli menggunakan kaedah empirikal melalui pemungutan data dalam pikul sejarah dan pengalaman peribadi. Tujuan para sarjana humanism ini mempelopori gerakan kajian teks adalah untuk menolak kebebasan yang berasaskan autoriti dan logik akal. Pemikiran dan kaedah penelitian ini kemudiannya menjadi dasar kepada perkembangan falsafah moden dan sains. Seterusnya adalah pengaruh dalam psikologi. Sigmund Freud merupakan seorang pengasas bagi teori personality pertama yang komprehensif, iaitu teori psikoanalisis. Teori ini menekankan keperluan makanan, udara dan juga perasaan seksualiti dalam kalangan manusia bermula dari bayi lagi. Secara dasarnya, konsep ini menghalalkan penzinaan bagi memenuhi nafsu seks serta mengamalkan prinsip kesenangan dan prinsip realiti tanpa mempedulikan norma-norma ketuhanan. Bagi beliau, tujuan manusia hidup adalah untuk mati. Walau bagaimanapun, teori ini kemudiannya dianggap sebagai satu kaedah terapi, iaitu terapi ala Freud, bagi membantu pesakit yang mempunyai masalah kesihatan mental seperti kegelisahan, iaitu anxiety, dan sering digunakan oleh pakar-pakar kaunselor pada hari ini untuk tujuan perubatan. Seterusnya adalah pendidikan moral mula diterapkan dalam pendidikan apabila munculnya teori Colbert, iaitu mengenai teori perkembangan pertimbangan moral atau Cognitive Model of Moral Development pada tahun 1970-an. Teori ini secara awamnya dikembangkan daripada Jean Piaget, seorang psikologis Swiss yang merupakan orang pertama yang meneliti perkembangan moral, dan beliau telah menulis buku berjudul The Moral Judgment of the Child pada awal tahun 1932. Teori Colbert mendapat banyak perhatian dan memberikan pengaruh kepada penelitian mengenai perkembangan moral kerana beliau dianggap sebagai pencetus kepentingan moral dalam individu dan diri individu. Namun begitu, teorinya menekankan kepentingan menjaga tingkah laku moral tanpa perlu mementingkan agama. Justru, hal ini menjurus kepada konsep humanism, iaitu konsep yang memfokuskan hanya kepada suatu individu sahaja. Teori Colbert ini juga sehingga kini masih lagi digunakan dalam bidang pendidikan, terutamanya dalam aspek tingkah laku pendidik dalam mendidik para pelajar. Para pendidik adalah dianggap sebagai pemerhati sahaja dalam mendidik para pelajar yang telah diberi kebebasan untuk dalam proses pembelajaran. Apakah isu yang berkaitan dengan humanism? Pertama adalah hak kebebasan
kebebasan beragama. Dalam Perlembagaan Malaysia, hak kebebasan beragama itu bermaksud rakyat boleh menganuti dan mengamalkan agama masing-masing, dan di dalam Islam, hak kebebasan beragama itu adalah bermaksud orang bukan Islam boleh menganuti agama Islam, kekal dalam agama sendiri ataupun menganuti agama lain. Di dalam Malaysia pernah gempar satu isu, iaitu warga negara Malaysia telah membuat permohonan untuk menukarkan status agama beliau daripada agama Islam kepada agama Kristian. Namun permohonan tersebut telah ditolak dan pertukaran agama beliau adalah tanpa pengetahuan mahkamah syariah. Perbuatan murtad ini adalah perkara yang keji dan sangat dilaknat oleh Allah SWT. Seterusnya, isu yang pernah gempar pada tahun lepas iaitu satu anjuran pertandingan debat yang membawa satu tajuk yang sangat bertentangan dengan Islam, iaitu penulisan semula Al-Quran dan juga homoseksual adalah dianggap tidak berdosa. Salah seorang para ilmuwan yang telah memberi ulasan tentang tajuk tersebut memberitahu bahawa sebagai umat Islam kita tidak boleh memperdebatkan ataupun menukarkan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga hukum yang telah diperbincangkan atau mendapat kata sepakat oleh para ulama ijtima'. Dan ini adalah salah satu perkara yang bahaya kerana dapat mengelirukan rakyat Malaysia. Seterusnya, isu yang ketiga adalah salah seorang peguam di Malaysia telah memberi satu kenyataan tentang kewujudan Tuhan. Beliau telah memberi satu kenyataan tentang kewujudan Tuhan di dalam satu wawancara di China, dan beliau berkata bahawa Tuhan itu wujud melalui tenaga, dan ini sangat bertentangan dengan Islam, dan ini adalah fahaman yang bahaya dan dapat mengelirukan rakyat Malaysia dan juga umat-umat Islam di Malaysia. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita haruslah siasat dahulu ataupun berwaspada dengan berita yang tular ini, dan lebih berwaspada dengan fahaman-fahaman yang dibawa oleh Barat dan fahaman-fahaman ataupun ideologi yang bertentangan dengan agama Islam. Assalamualaikum, nama saya Nur Farah Afina binti Iskandar. Okey, hari ini saya ingin menjelaskan kesan-kesan negatif humanisme terhadap diri, masyarakat dan juga negara. Kesan negatif humanisme yang pertama ialah menafikan kewujudan Tuhan. Individu yang mengamalkan konsep humanisme seperti tiada arah tuju dan pegangan hidup kerana menghiraukan seruhan dan ajaran Allah. Manusia yang mengamalkan konsep humanisme tidak dapat membezakan yang benar dan juga yang salah. Dan manusia di muka bumi ini dianggap seperti Tuhan yang berkuasa, sedangkan Allah SWT tidak berperanan di muka bumi ciptaannya sendiri. Kesan negatif humanisme yang kedua ialah pergaulan bebas. Pergaulan bebas berlaku di antara lelaki dan juga perempuan tanpa mengikut batasan agama yang telah ditetapkan. Perkara sebegitu mendorong kepada kesan negatif, iaitu seperti maksiat, zina dan kes pembuangan bayi dan perkara-perkara haram yang lain. Hal sedemikian juga boleh menimbulkan penyakit seperti AIDS. Individu yang mengamalkan konsep humanisme yang terlalu melampau juga boleh membuatkan individu menjadi mundur dan mementingkan diri sendiri. Selain itu, kesan negatif humanisme yang ketiga ialah mementingkan kekuasaan. Individu yang mengamalkan konsep humanisme ini dilihat lebih mementingkan kekuasaan dan menghiraukan perkara sekeliling. Individu yang mengamalkan humanisme ini lebih mementingkan kekuasaan dan sanggup mencapai apa sahaja sehingga dapat mencapai matlamat mereka. Walaupun perkara itu sudah jelasnya membazirkan masa, tenaga dan juga wang di jalan yang tidak diredai Allah. Contohnya, penciptaan senjata nuklear yang memberi kesan negatif kepada kemusnahan alam. Perkara sebegini jelas menunjukkan bahawa manusia lebih mementingkan kekuasaan dan ingin disanjung tinggi. Seterusnya, kesan negatif humanisme ialah mengabaikan matlamat hidup yang sebenar. Individu yang mengamalkan konsep humanisme ini dapat dilihat mengabaikan matlamat hidup yang sebenar kerana seharusnya memakmurkan alam dan tidak menguasai sumber alam. Berbeza dengan konsep humanisme iaitu mementingkan kekuasaan. Contohnya dapat dilihat melalui sains dan teknologi. Mereka menggunakan sains dan teknologi untuk mengawat keuntungan dan menghiraukan nilai kemanusiaan yang lain. Akhir sekali, mengabaikan nilai kemanusiaan. Manusia yang mengamalkan konsep humanisme ini mengabaikan nilai kemanusiaan secara holistik. Ilmu fardu kifayah diberi keutamaan manakala mengabaikan ilmu fardu ain. Hal ini memberi kesan negatif kerana wujudnya manusia yang tidak seimbang keperluan intelektualnya. Malah, agama Islam dilihat sebagai agama yang tidak lengkap dengan cara hidup yang berbeza. Kesannya, masyarakat akan menjadi lebih mundur kerana menghiraukan kewajipan fardu ain.
Maka jelaslah konsep humanisme ini memberi kesan negatif kepada individu yang mengamalkannya kerana individu dianggap seperti tiada arah tuju dan pegangan hidup. Secara kesimpulannya, kita sebagai seorang Muslim janganlah mudah terpengaruh dengan fahaman humanisme yang mampu mengubah cara hidup seorang Muslim. Fahaman humanisme ini dapat dielakkan dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber rujukan dan panduan hidup. Fahaman humanisme ini hampir sama dengan fahaman ateisme yang menolak kewujudan Tuhan dan bergantung harap pada penyelesaian sains untuk setiap perkara yang berlaku. Selain itu, umat Islam juga perlu meningkatkan penghayatan serta mengukuhkan asas berkaitan agama Islam agar kita terpelihara daripada dakyah dan fahaman yang tidak berlandaskan agama Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.